Selamat bertemu semula para pelajar. Pada kali ini kita akan membincangkan bab 2 berkaitan dengan kebangkitan nasionalisme. Kita akan membincangkan kebangkitan nasionalisme yang berlaku di Asia, kemudian di Asia Tenggara, dan kemudian kebangkitan nasionalisme yang berlaku di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Di bawah tajuk ini, terdapat 8 subtopik utama yang kita akan bincangkan satu persatu, di mana ia bermula dengan maksud nasionalisme, kemudian kita akan bincangkan berkaitan dengan idea nasionalisme di Barat, kemudian perkembangan nasionalisme di Asia, nasionalisme di Asia Tenggara, kesedaran nasionalisme di negara kita, faktor kemunculan gerakan nasionalisme, perkembangan nasionalisme dan kesan-kesan perkembangan nasionalisme. Kita akan membincangkan satu persatu kemudian nanti. Sebelum kita memulakan perbincangan mengenai subtopik-subtopik di dalam bab ini, kita melihat dahulu di SKP berkaitan dengan tema pembinaan negara ini. Di mana di dalam bab ini kita melihat ia mempunyai 2 standard kandungan berkaitan dengan nasionalisme. Pelajar juga perlu memahami standard pembelajaran dan juga tahap penguasaan di bawah standard prestasi. Jadi pemahaman pelajar berkaitan dengan bab ini dapat dinilai melalui tafsiran tahap penguasaan pelajar. Misalnya, apabila pelajar berada dalam tahap penguasaan 3, maka pelajar telah dapat memperolehi maklumat tentang nasionalisme di Barat, Asia dan Asia Tenggara. Di bawah standard kandungan 9.3, iaitu nasionalisme di negara kita, pelajar juga perlu menguasai standard prestasi berkaitan dengan nasionalisme di negara kita, di mana tahap penguasaan itu dari 1 hingga tahap penguasaan 6, di mana pelajar boleh menceritakan dan menerangkan mengenai nasionalisme di negara kita. Para pelajar, apakah yang dikatakan sebagai kemahiran pemikiran sejarah? Apabila pelajar mempelajari bab ini, maka pelajar perlulah memahami kronologi perkembangan nasionalisme yang berlaku di Barat, Asia dan di negara kita. Yang kedua, pelajar perlulah meneroka bukti kejayaan gerakan nasionalisme tersebut. Yang ketiga, pelajar boleh membuat interpretasi tokoh-tokoh pemimpin nasionalisme di negara kita. Yang keempat, pelajar juga perlu membuat imajinasi berkaitan dengan kegigihan golongan nasionalisme mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa. Dan yang kelima, pelajar boleh membuat rasionalisasi pentingnya ilmu dalam mencapai matlamat nasionalisme. Di dalam bab ini juga, para pelajar, adanya elemen kewarganegaraan dan nilai-nilai sivik yang boleh para pelajar contohi. Antara nilai-nilai tersebut ialah kita boleh meneladani perjuangan pemimpin terdahulu. Kita juga perlu berwaspada dengan kuasa asing. Kemudian kita juga perlulah menghargai pentingnya ilmu dalam kehidupan kita seharian. Seterusnya, kita menghargai sumbangan pemimpin dalam mengekalkan kedaulatan negara kita. Kemudian, sesuatu organisasi itu sangat penting dalam membangunkan negara. Kita juga sebagai rakyat
perlu mempunyai semangat cinta akan negara. Keintelektualan penting dalam membina teras ilmu. Dan seterusnya, nilai-nilai yang ada pada media sosial perlu dimanfaatkan untuk kita mengekalkan kedaulatan negara kita. Sekarang kita akan masuk bab 2, sejarah KSSM tingkatan 4, iaitu kebangkitan nasionalisme. Okey para pelajar, di sini kita akan melihat mengenai isi kandungan yang terdapat dalam bab 2, iaitu ada 8 subtopik utama. Ia bermula dengan maksud nasionalisme. Kemudian, kita akan melihat idea nasionalisme di Barat. Yang ketiga, kita akan melihat perkembangan nasionalisme di Asia. Kemudian, nasionalisme di Asia Tenggara. Dan kemudian kita akan melihat perkembangan nasionalisme di negara kita. Dan kita akan membincangkan faktor-faktor kemunculan nasionalisme, perkembangan nasionalisme dan kesan-kesan nasionalisme tersebut. Okey, para pelajar, kita akan melihat mengenai garis masa perkembangan nasionalisme di Barat dan di Timur. Okey, ia bermula daripada tahun 1700. Kita melihat telah wujudnya Revolusi Keagungan di England pada tahun 1688. Kemudian, berlakunya Revolusi Amerika pada tahun 1776, Revolusi Perancis pada tahun 1789, kemudian dahagi India pada tahun 1857, pemulihan Meiji pada tahun 1868, Pan-Islamisme 1883, Revolusi Filipina 1896, penerbitan Al-Imam 1906, Revolusi Cina pada tahun 1911, Sumpah Pemuda Republik Indonesia pada tahun 1928, Kesatuan Melayu Muda pada tahun 1937. Dan sekarang kita akan melihat maksud nasionalisme. Jadi, apakah itu nasionalisme? Nasionalisme secara umumnya bermaksud semangat kebangsaan. Ia juga merujuk kepada perasaan cinta akan negara, pemerintah dan bangsa, serta bertunjangkan agama. Nasionalisme yang muncul di era pasca penjajahan dan digerakkan oleh cendekiawan yang melihat penjarahan kuasa asing ke atas negara dan hasil bumi mereka. Perjuangan untuk mengembalikan maruah dan harga diri menjadi perasaan yang membuat dalam diri bangsa yang dijajah dan harta mereka yang dijajah penjajah kapitalis. Idealisme nasionalisme berbeza antara negara dan zaman kerana ianya berkaitan dengan taraf pendidikan, keturunan, agama, bangsa dan adat resam serta setakat mana layanan penjajah ke atas mereka. Cengkaman penjajah ke atas pejuang nasionalisme ini kemudiannya diresapi oleh golongan radikal kerana memerlukan sokongan. Apalagi ketika era baru pasca revolusi industri, kemunculan Karl Marx yang membawa ideologi sosialis dan berkait rapat dengan komunisme. Ada pejuang nasionalisme memilih menjadi golongan kiri yang bernaung di bawah gerakan komunisme. Ada yang berjaya seperti Mao Zedong di China, namun di tanah Melayu dan Indonesia, komunisme gagal kerana ditolak majoriti bangsa Melayu yang melihat komunis bercanggah dengan amalan dan kepercayaan agama Islam. Hai para pelajar, anda mungkin biasa ditanya semasa hari kemerdekaan tentang apa itu nasionalisme. Mungkin anda memberi jawapan yang pelbagai,
berdasarkan kepada fahaman dan juga pembacaan anda. Tetapi pada hari ini, kita hendak melihat pendapat tokoh-tokoh dan pejuang kemerdekaan tentang apakah yang mereka maksudkan dengan nasionalisme. Kita mulakan dengan Dato' Onn bin Jaafar. Jadi Dato' Onn bin Jaafar mengatakan bahawa nasionalisme itu ialah bangsa yang kuat, boleh berdiri di atas tapak kaki sendiri dan mereka berada pada tempat mereka yang sebenar. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi pula mengatakan nasionalisme itu ialah perjuangan menentang penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan serta merampas semula hak yang telah dijajah oleh kuasa asing. Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid pula mengatakan bahawa nasionalisme tanah Melayu telah muncul sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka dan tidak sahaja ketika era penjajahan British. Kesetiaan pada raja adalah nasionalisme. Ketika itu, orang Melayu berpegang kepada konsep tanah kemelayuan. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim mengatakan, dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Pendapat tokoh lain pula, seperti Dr. R. Suntaralingga mengatakan, nasionalisme itu ialah hak setiap bangsa menubuhkan negara mereka sendiri dan juga menuntut kesetiaan hanya untuk negara bangsa itu sendiri. Manakala Hans Kuhn pula mengatakan, nasionalisme ialah di mana satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara bangsanya sahaja. Profesor William R. Roth mengatakan, kebangkitan nasionalisme Melayu bermula pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh ancaman terhadap kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Nasionalisme juga berkait rapat dengan penentangan orang Melayu terhadap sekularisme dan imperialisme yang melanda tanah Melayu.